Ini ialah imej yang terkenal, The Pale Blue Dot, yang diambil oleh Voyager 1, menunjukkan bumi kita sebagai piksel kecil sejauh 6 bilion kilometer. Imej ini diambil sebelum ramai dari antara kita dilahirkan, tetapi unsur-unsur dan bahan yang menjadikan kita semua terkandung dalam titik biru kecil ini kita panggil sebagai rumah. Akan tetapi tarikh ini penting. Hanya 34 minit selepas imej ini diambil, kamera telah dimatikan selama-lamanya, menyebabkan kapal angkasa Voyager hilang pandangan sepenuhnya. Sejak itu, kapal angkasa ini telah menjadi objek buatan manusia yang paling jauh di angkasa. Kini, berada sejauh 24 bilion kilometer dari bumi. Akan tetapi, persoalannya, kenapa kamera dimatikan? Dan apakah yang diperlukan untuk menghidupkannya semula? Dalam video ini, kita akan melihat cara kamera pada Voyager 1 berfungsi dan perkara yang mungkin dapat kita lihat jika ia dihidupkan semula. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Voyager 1 yang dilancarkan dari bumi pada 5 September 1977 bertujuan untuk mengkaji kawasan luar sistem suria. Sehingga ke hari ini, ia masih lagi berkomunikasi melalui Deep Space Network, menerima arahan dan menghantar data ke bumi walaupun telah beroperasi lebih 45 tahun. Kapal angkasa tersebut telah melintasi planet Mushtari pada 5 Mac 1979 dan melintasi planet Zuhal pada 12 November 1980. Pada 25 Ogos 2012 pula, Voyager 1 telah menjadi objek pertama melintasi heliopause, yang merupakan kawasan berakhirnya kesan cengkaman kuasa matahari dan memasuki ruang angkasa antarbintang. Berpandukan kiraan para pengkaji, Voyager 1 akan bergerak melintasi bintang yang paling hampir dengan matahari iaitu Proxima Centauri yang terletak 4.24 tahun cahaya dari bumi. Dalam jangka masa sekitar 16,700 tahun lagi, ketika berada pada titik terdekatnya dengan Proxima Centauri, jarak Voyager 1 hanya sekitar 3.59 tahun cahaya dari bintang tersebut. Kapal angkasa Voyager telah memecahkan begitu banyak rekod semasa berada di angkasa lepas. Bukan sahaja ia adalah objek paling jauh di angkasa, tetapi ia juga telah beroperasi paling lama iaitu dalam tempoh 45 tahun. Amatlah luar biasa untuk difikirkan bahawa setelah sekian lama, masa yang dihabiskan dalam persekitaran angkasa yang mencabar, peralatan komputer dan sistem yang direka di bumi pada tahun 1970-an masih berfungsi dengan baik. Voyager 1 syarat dengan teknologi yang jauh mendahului zamannya dan contoh sempurnanya ialah sistem kamera. Voyager 1 mempunyai 2 kamera Vidicon di atas kapal yang pada asasnya adalah kamera televisyen awal yang menggunakan teknologi analog kepada digital. Ia mempunyai resolusi berkesan 800 x 800 piksel dan menangkap imej 8 bit dalam skala kelabu. Voyager 1 mempunyai kantau sudut lebar untuk merakam planet dengan terperinci semasa probe melintas berdekatannya. Yang lain mempunyai kantau sudut sempit dan boleh menangkap butiran yang lebih kecil bagi setiap planet yang diperhatikannya, dan sudah tentu dapat melihat kembali sistem suria kita apabila ia semakin kecil dan kecil di ruang angkasa. Walau bagaimanapun, sebelum cahaya tiba di kamera ini, ia melalui sistem optik yang membolehkannya membentuk imej berwarna. Ini ialah roda penuras yang mengandungi penuras ultra ungu, biru, hijau dan jingga. Voyager akan mengambil berbilang imej-imej subjeknya menggunakan setiap penurasnya apabila cahaya melewati penuras tersebut. Ia hanya akan membenarkan cahaya daripada warna itu menembusi dan warna lain akan diserap. Imej masih diambil dalam skala kelabu, tapi setiap imej akan mempunyai zon dengan jumlah kecerahan yang berbeza di mana cahaya lebih sensitif kepada warna tertentu. Selepas imej ini dihantar ke bumi, ia diwarnakan dengan warna penuras masing-masing dan digabungkan untuk membentuk imej warna penuh. Secara asasnya, kaedah ini menerangkan bagaimana mata manusia berfungsi. Mata kita mempunyai 3 kon penderiaan warna iaitu merah, hijau dan biru yang digabungkan untuk memberi kita penglihatan dengan pelbagai warna. Tetapi dengan Voyager 1, keajaiban sebenar berlaku di dalam tiup Vidicon. Selepas cahaya melalui kanta dan roda penuras, ia masuk ke dalam tiup Vidicon.
Perkara pertama yang dikenakan foton ialah plat muka tembus pandang yang diperbuat daripada lapisan 10 oksida yang mempunyai plat sasaran fotokonduktif tepat di belakangnya. Apabila foton terkena plat sasaran elektron bebas tercipta. Lebih tinggi keamatan cahaya pada mana-mana titik, lebih banyak elektron bebas tercipta. Elektron bebas ini kemudiannya tertarik pada plat muka meninggalkan ruang pada plat sasaran. Selepas ini, katod di bahagian belakang tiup menembak elektron ke arah plat sasaran untuk mengimbas imej. Elektron ini mencapai plat sasaran dan mengisi ruang, menghasilkan arus elektrik. Isyarat ini mengandungi data imej dan kini boleh dihantar semula ke bumi. Tetapi menghantar data dari berbilion kilometer jauhnya adalah sangat sukar dan banyak perkara boleh menjadi salah. Kita telah melihat bagaimana kamera pengembara menukar cahaya kepada isyarat, tetapi apa yang berlaku selepas itu? Setiap imej yang ditangkap Voyager akan mengambil kira-kira 5 juta bit maklumat atau lebih daripada setengah megabyte. Bunyi seperti sedikit, tetapi mengikut piawaian hari ini, apabila kapal angkasa berada berbilion kilometer jauhnya, menghantar semula data itu amatlah sukar. Pada hari ketika Voyager 1 lebih dekat, ia mempunyai kadar data maksimum sekitar 115,000 bit setiap saat. Pada kadar ini, ia akan mengambil masa kira-kira 43 saat untuk menghantar keseluruhan imej kembali ke bumi. Kini, kadar data hanya sekitar 160 bit sesaat. Bermakna ia akan mengambil masa lebih 8 jam hanya untuk menghantar satu imej. Selain itu, Voyager 1 kini berada sejauh 23 bilion kilometer. Jadi isyarat itu sebenarnya mengambil masa 21 jam untuk sampai kepada kita. Memandangkan kamera boleh menghasilkan imej lebih pantas daripada ia boleh menghantar data, isyarat daripada kamera Vidicon disimpan pada pita magnetik. Data ini terkumpul dari semasa ke semasa dan boleh dihantar apabila Voyager mempunyai talian komunikasi yang baik dengan bumi. Tetapi mengapa kamera Voyager 1 tidak dihidupkan dan digunakan dalam tempoh lebih 30 tahun? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat di mana Voyager 1 berada ketika ia mengambil imej terakhirnya. Imej Pale Blue Dot yang terkenal telah diambil dari satu titik di angkasa sejauh 6 bilion kilometer. Pada ketika ini, kapal angkasa berada sangat jauh sehingga segala-galanya kelihatan sebagai titik kecil. Kapal angkasa itu juga menuju ke laluan yang akhirnya menjadikan kapal angkasa pertama yang meninggalkan sistem suria dan mencapai ruang antarbintang. Jadi untuk mengetahui bila ini berlaku, pasukan itu ingin mengutamakan instrumen yang akan mengesan plasma antarbintang, tanda bahawa Voyager telah meninggalkan sistem suria kita. Tetapi Voyager 1 sudah berusia 13 tahun pada ketika itu dan ia masih mempunyai beberapa dekad sebelum mencapai ruang antarbintang. Jadi untuk terus berkomunikasi dengan kapal angkasa pada ketika itu, jurutera perlu memanjangkan hayatnya secara drastik. Seperti kebanyakan kapal angkasa, Voyager 1 dikuasakan oleh RTG yang mengambil haba daripada bahan radioaktif dan mengubahnya menjadi elektrik. Setiap tahun, output kuasa meruput kira-kira 4 watt dan kini Voyager 1 hanya mengeluarkan 57% daripada permulaan kuasa outputnya. Sistem kamera sahaja menggunakan lebih daripada 40 watt kuasa, jadi untuk memberi lebih banyak masa kepada kapal angkasa, penyelidik mula menutup pelbagai instrumen di atas kapal angkasa Voyager untuk mengurangkan penggunaan kuasanya. Bagi menjimatkan memori, penyelidik itu juga mengalih keluar perisian di atas kapal Voyager yang bertanggungjawab untuk mengendalikan kamera. Kamera dan perisian di bumi yang digunakan untuk menganalisis imej ini tidak lagi wujud. Dan disebabkan kamera dan pemanasnya terdedah kepada keadaan angkasa lepas yang sangat teruk selama beberapa dekad, berkemungkinan besar ia tidak dapat berfungsi lagi. Tetapi dengan mengandaikan kamera masih lagi dalam keadaan baik, apakah yang mereka akan lihat jika ia dihidupkan semula? Ramai yang berpendapat bahawa Voyager sangat jauh dari matahari sehingga ia akan berada dalam kegelapan sepenuhnya. Tetapi ini tidak benar sama sekali. Walaupun kini berada 23 bilion kilometer jauhnya, cahaya dari matahari masih 16 kali lebih terang daripada cahaya bulan di bumi. Walau bagaimanapun, tiada apa-apa yang menarik atau cukup besar di sekitar Voyager untuk ditangkap pada kamera. Jika Voyager mengambil imej hari ini, ia akan menjadi gelap. Tetapi anda masih akan melihat matahari dan beberapa planet sebagai piksel sama-sama kecil. Mungkin perkara yang paling luar biasa ialah walaupun perjalanan sejauh 23 bilion kilometer, buruj bintang di langit kita akan kelihatan sama. Jika Voyager mahukan perspektif yang berbeza tentang galaksi kita, ia
hanya perlu melakukan perjalanan ribuan tahun cahaya hanya untuk melihat sedikit perubahan pada bintang. Voyager 1 akhirnya akan mencapai proses ini jutaan tahun selepas kita telah meninggalkan dunia buat selama-lamanya dan terputus hubungan dengan kapal angkasa ini. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.